Salah satu retorik yang penting yang perlu digunakan dalam wacana lisan ataupun bertulis ialah retorik penceritaan. Jadi untuk mengetahui apakah itu retorik penceritaan, mari saya ajarkan. Para pelajar semua, retorik penceritaan iaitu retorik yang ketiga ini merupakan retorik yang paling mudah untuk kita faham ya. Bagaimana pentingnya peranan retorik penceritaan itu ialah menggambarkan secara lebih jelas tentang satu-satu cerita, satu-satu kisah yang dapat memberi gambaran yang lebih dekat kepada pembaca ataupun pendengar. Jadi apakah itu retorik penceritaan? Jadi kita lihat sama-sama ya. Retorik penceritaan ialah jenis penulisan seperti cerpen ataupun cerita pendek, anekdot, kisah penceritaan sejarah, autobiografi, biografi, penglipur lara, diari, novel, drama, hikayat dan peristiwa bersifat cerita. Jadi kesemua jenis-jenis medium bacaan ini seperti cerpen, anekdot, kisah penceritaan sejarah, autobiografi dan sebagainya ini sudah pasti memerlukan kaedah bercerita ataupun cara menyampaikan cerita tu menggunakan retorik penceritaan supaya dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai satu-satu kisah, satu-satu cerita dan satu-satu peristiwa. Okey, berikutnya kalau kita lihat retorik penceritaan ini, istilah penceritaan ni kalau kita boleh melihat sinonimnya bermaksud naratif ataupun penceritaan. Penekanan terhadap peristiwa, sama ada peristiwa itu bersifat tunggal atau peristiwa yang diberikan secara bersiri, merupakan ciri yang penting yang boleh dikongsi oleh semua jenis penulisan penceritaan ini. Jadi kita boleh lihat kronologi, sama ada dalam bentuk permulaan, pertengahan cerita, klimaks dan juga penutup cerita. Memerlukan retorik penceritaan untuk menggabung jalinkan cerita-cerita, babak-babak, kisah-kisah dan juga peristiwa-peristiwa yang cuba digambarkan melalui sesebuah naratif. Jadi kalau kita lihat fokus utama penulisan berbentuk penceritaan ini ialah pemilihan maklumat agar kesan, mood ataupun tujuan utama penulis dapat ditimbulkan atau dirangsang oleh pembaca itu sendiri. Jadi apabila jalan cerita diberikan sentuhan retorik penceritaan, pembaca dapat merasai pengalaman, pembaca dapat merasai semangat, pembaca dapat merasai perasaan, jiwa yang cuba disampaikan oleh penulis. Jadi peranan retorik penceritaan dalam menggambarkan cerita ataupun perasaan penulis ataupun idea penulis ataupun pengalaman penulis menggunakan retorik penceritaan dikatakan sangatlah berkesan. Berikutnya saya akan terangkan syarat utama yang diperlukan apabila kita menggunakan retorik penceritaan di dalam wacana. Jadi kalau anda lihat di sini ada 3 syarat yang penting yang kita boleh katakan sebagai bahan utama penulisan penceritaan ialah ada bahagian permulaan, ada bahagian pertengahan dan juga pengakhiran. Jika boleh saya katakan dalam sesebuah wacana yang lebih bersifat informatif, walaupun jalan ceritanya tidak panjang tetapi tetap memerlukan bagaimana cerita itu bermula, pertengahan cerita dia bagaimana dan juga pengakhiran ceritanya, kerana dengan cara meletakkan ketiga-tiga komponen ini setidak-tidaknya penulis dapat memikirkan gambaran sebenar yang cuba disampaikan oleh penulis. Jadi peranan ketiga-tiga bahagian ini sangat penting untuk menggambarkan keseluruhan cerita walaupun cerita itu diceritakan ataupun disampaikan dalam bentuk yang sangat ringkas. Saya sangat yakin semua pelajar akan tahu sumber-sumber bacaan yang banyak menggunakan retorik penceritaan. Jadi kalau anda lihat dalam paparan ini, cerpen ataupun cerita pendek dan juga novel banyak menggunakan retorik penceritaan.
Buku kanak-kanak ialah satu sumber bacaan yang khusus untuk kanak-kanak yang pastinya akan menggunakan retorik penceritaan secara maksimum di dalamnya. Jadi seperti yang anda tahu ya, kanak-kanak memerlukan gambaran yang ringkas, yang tepat dan juga tidak menyukarkan pemikiran mereka untuk memahami jalan cerita. Jadi pada saya sangat penting retorik penceritaan itu mesti digambarkan dengan jalan cerita yang mudah. Penggunaan ayat yang tidak terlalu panjang dan juga ayat yang mudah difahami, menggunakan struktur kosakata yang biasa kepada mereka, yang biasa mereka dengar setiap hari, dan juga jalan cerita yang tidak berbelit-belit. Jadi retorik penceritaan dalam buku kanak-kanak lah yang paling mudah diolah. Ringkas, tepat dan juga yang paling penting ialah jalan cerita yang boleh diikuti oleh kanak-kanak yang masih muda. Pemidato dan pendebat boleh menggunakan retorik penceritaan di dalam teks debat dan juga teks pidato mereka, sama ada boleh menggunakan retorik penceritaan secara maksimum ataupun minimum semata-mata untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas ya. Jadi mereka bertanggungjawab untuk menggambarkan dengan jelas apa yang mereka sampaikan. Jadi retorik penceritaan dapat menyempurnakan setiap isi, setiap fakta yang mereka berikan, dan di situ dapat menyokong secara tepat makna, maksud dan juga mesej yang disampaikan melalui debat dan juga pidato mereka. Selain itu, peguam, motivator, guru, wartawan, kaunselor, penceramah dan juga akhbar perdana juga boleh menggunakan retorik penceritaan dalam menyampaikan mesej dan juga informasi yang boleh menjadi maklumat berguna kepada pembaca ataupun audiens. Baik pelajar semua ya, untuk artikel yang pertama ini yang saya ambil daripada berita harian ini, saya akan tunjukkan bagaimana penggunaan bahagian permulaan, pertengahan dan juga pengakhiran cerita digunakan di dalam artikel ini bagi menggambarkan penggunaan retorik penceritaan. Kalau anda lihat dalam tulisan merah dan juga berwarna kuning itu, di situlah penggunaan retorik penceritaan yang dapat kita kenal pasti. Daripada 3 perenggan ini, saya boleh katakan ada 3 bahagian, iaitu bahagian pendahuluan, pertengahan dan juga penutup jalan cerita. Okey, kita lihat satu persatu. Kita mulakan dengan bahagian pendahuluan cerita dahulu ya. Kita lihat berada pada baris 5, baris ke-5 perenggan yang kedua. Nampaknya jalan cerita ini dimulakan dengan memberikan gambaran berlakunya kepada seorang kanak-kanak ya. Okey. Seorang kanak-kanak lelaki yang berusia 6 tahun terpaksa menjalani pembedahan. Okey. Di sini diterangkan masalah ini berlaku kepada seorang kanak-kanak lelaki. Jadi apabila pergi kepada perenggan yang kedua, masih lagi saya anggap sebagai bahagian pendahuluannya ya. Okey, terlebih dahulu kanak-kanak tersebut mengadu kerana tidak dapat membuang air besar sekaligus mengalami kesakitan, kembung perut dan kerap muntah-muntah. Okey, pada saya itu masih lagi di dalam bahagian pendahuluan. Jadi bagaimana dengan bahagian pertengahan cerita? Di situ digambarkan semasa pemeriksaan dilakukan oleh doktor, ujian imbasan dilakukan di bahagian abdomen.
Doktor mendapati usus kecil kanak-kanak lelaki tersebut telah tersumbat sepenuhnya dan dinasihatkan untuk menjalankan pembedahan dengan segera. Okey. Di sini pada bahagian pertengahan ini kita boleh mengikuti jalan ceritanya dengan baik. Nampaknya kronologi ini disampaikan dengan jelas, iaitu diceritakan masalah ini berlaku kepada kanak-kanak. Okey, apa masalahnya? Okey, masalahnya ada cacing di dalam perut. Okey, kemudian kanak-kanak ini menjalani pembedahan dan akhirnya kita lihat pada bahagian pengakhiran cerita bagaimana. Okey, berlaku kita boleh dapat pada perenggan yang ketiga dalam warna kuning itu, segumpal cacing gelang yang dikenali sebagai Ascaris lumbricoides berjaya dikeluarkan oleh pakar perunding bedah Hospital Punch, Dr. Manav Datta dengan bantuan pakar bius. Okey, di situ dia ke arah kepada bahagian pengakhiran cerita lah, apabila digambarkan bahawa yang dapat dikenal pasti berlakunya masalah usus kanak-kanak di dalam perut itu ialah disebabkan oleh 1 kilogram cacing gelang yang berada di dalam usus kanak-kanak tersebut. Jadi pada pengakhiran cerita, kanak-kanak tersebut menjalani pembedahan dan dapat mengeluarkan sebanyak 1 kilogram cacing gelang dari perut kanak-kanak itu. Jadi pada saya, kalau dapat mengikuti jalan cerita ini dengan baik, walaupun ringkas di dalam artikel yang bersifat formal, artikel akhbar, jalan cerita yang mudah tetap boleh dipahami, dan pada saya penggunaan retorik penceritaan di dalam artikel ini digunakan sebaik-baiknya untuk menggambarkan masalah yang berlaku kepada seorang kanak-kanak lelaki di negara India.